Okay, rekod pusing. Nampak? Okay, kita dah mulakan pelajaran kita. Okay. Tak ramai. Kalau ada buku teks dengan kamu, boleh bersamalah dengan buku teks. Bersama dengan buku teks. Bawa bersama buku teks. Okay, hari ini kita akan belajar menyatakan biodata diri. Maknanya kamulah yang akan nyatakan biodata diri masing-masing. Okay, dan menunjukkan cara adab yang perlu diamalkan dalam keluarga. Ada dua perkara yang akan kamu belajar hari ini. Alright. Okay, ni dalam buku teks. Unit 2, kita dah masuk unit 2 minggu lepas kita masuk yang terakhir minggu unit 1. Jadi unit 2 pada minggu ini akan bermula dengan saya dan keluarga. Okay, unit 2 ni tajuk yang besar. Okay, tajuk besar ialah saya dan keluarga saya. Bukan saya lah, kita lah. Okay, keluarga kamu lah. Keluarga kamu, okay. Baik, kita tengok dalam konteks ni ada menyatakan bahawa keluarga mempunyai peranan penting dalam menentukan masa depan diri, masyarakat dan negara. Okay, betul. Okay, keluarga memang sangat penting. Saya yakinlah semua orang ada keluarga dalam kehidupan kita kan. Saya tak pernah jumpa lagi yang manusia yang datang lahir ke dunia ni tak ada keluarga. Dia tiba-tiba lahir kat dunia tak ada kan. Mesti dia ada mak atau ayah. Kalau dia anak tunggal, dia seorang-seorang lah bersama dengan mak ayah dan keluarga yang lain. Keluarga ni sebenarnya besar. Okay, keluarga ni besar. Bukan hanya yang dengan keluarga kita saja, tapi bila dia luas. Keluarga ni luas dia punya konsep. Okay, unit ini akan membincangkan biodata diri, keluarga asas, keluarga kembangan, peranan keluarga, anggota keluarga dan perkembangan diri mengikut garis masa. Okay, sebelum ni kamu dah belajar tentang garis masa iaitu kronologi. Nanti dalam kehidupan tajuk ni kamu akan aplikasikan, kamu akan buat sendiri garis masa mengikut perkembangan keluarga, perkembangan diri kamu. Jadi mengikut garis masa. Baik. Bila dalam keluarga ni kita ada sambutan perayaan. Yang terbaru ni ada gambar ni. Gambar ni betul-betul terbarulah. Kan? Sambutan perayaan bersama-sama dengan keluarga. Ada sambutan Tahun Baru Cina. Okay, kemudian ada sambutan Hari Deepavali bagi masyarakat India. Kan? Kemudian bagi masyarakat ataupun masyarakat Serani ataupun yang beragama Kristian, mereka akan sambut Christmas. Kemudian masyarakat Gawai akan perayaan Hari Gawai bagi masyarakat Kawiban dan juga Kadazan bagi masyarakat perayaan Kadazan pula. Pesta keamatan bagi apa orang Kadazan. Kemudian macam kita dalam kelas saya ni semua orang Islam, kita akan sambut perayaan Hari Raya Puasa dan juga Hari Raya Haji. Kita banyak perayaan. Okay. Jadi perayaan kebanyakan di Malaysia, perayaan-perayaan adalah mengikut perayaan yang disambut berdasarkan agama. Berdasarkan agama. Okay. Baik, apakah yang akan anda pelajari menyatakan biodata diri? Jadi hari ini kita akan belajar tentang menyatakan biodata diri. Okay. Kemudian menjelaskan pengertian keluarga asas dan keluarga kembangan. Yang ini minggu seterusnya lah. Okay. Membandingkan pada anggota keluarga dan menghuraikan perkembangan diri. Ini akan datang. Hari ini kita akan belajar tentang menyatakan biodata diri. Dan juga tengok bawahnya, nilai terasa civic, kita kasih sayang dan hormat menghormati. Memanglah kalau dalam keluarga mesti ada kasih sayang dan juga hormat. Kalau tak menghormati dalam keluarga, dia tak akan ada perasaan kasih dan sayang. Baik. Jom tengok terus. Ni dia biodata diri. Nampak tak? Kalau kamu tak nampak, kalau guna handphone tu kamu boleh tarik dia bagi dia besar sikit kan. Right? Baik, biodata diri saya. Apa dia biodata ni? Biodata ni ialah satu maklumat yang mempunyai isi penting dalam hidup kamu. Maklumat penting lah dalam hidup kamu kan. Nampak? Biodata diri saya merujuk maklumat diri seperti nama, jantina, nama ibu bapa, tarikh dan tempat kelahiran. Maklumat ini terdapat dalam sijil kelahiran, MyKid dan juga kad pengenalan diri sekolah. Kita tak ada kad pengenalan diri sekolah, tapi kita ada kad maklumat kamu. Kalau dekat sekolah kita ada dalam kad 001 ataupun ada borang maklumat
yang telah diisi oleh ibu bapa kamu tu dan diserahkan kepada guru. Okey, bagi diri kamu sendiri, kamu akan ada, setiap orang mesti ada ni. Sijil, kelahiran dan juga my kid. Okey. Ni. Ni yang dalam buku teks lah. Okey, tak nampak Tak nampak kan? Tak jelaskan dalam buku teks ni, dia punya ni. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu tu luas lah. Boleh nak nampak kan? Yang ni saya ni kurang nampak lah. Kurang jelas sebab dia CN. Okey. Baik, ni contoh. Ni gambar ni orang betul ni. Dia ambil betul. Angelica Taimah anak Anis, Sekolah Kebangsaan Rumah Barat, Miri Sarawak. Ni dia punya sijil kelahiran. Ni sijil kelahiran dia ni yang betul ni. Kemudian ni, sebahagian maklumat diri juga terdapat dalam MyKid. Nama pelajar ni Syukesh anak lelaki Mohan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Salak, Port Dickson, Negeri Sembilan. Tengok dalam buku teks dia tulis sumber Mohan anak lelaki Sinapan. Kan? Kemudian saya sumber Anis anak Abai. Ni semua anak-anak orang ni. Jadi dia ambil daripada inilah, dia minta kebenaran untuk dapatkan gambar kan ni. Betul ni, ni yang betul Baik, seterusnya ni, kad pengenalan sekolah juga boleh digunakan sebagai dokumen pengenalan diri. Macam ni sekolah dia ni ada kad pengenalan. Dia ada kad, dia ada nama, dia ada gambar. Kan, belakang tu ada maklumat dia. Okey, sekolah kita tak adalah buat. Okey, kad pengenalan sekolah Neo Jia. Ni gambar yang betul. Okey, yang ni. Okey, yang pelajar seterusnya ni, nama saya Ahmad Hafiz bin Ahmad Ihsanuddin. Saya dilahirkan pada 24 September 2010 di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. Nama bapa saya ialah Ahmad Ihsanuddin bin Ramli. Nama ibu saya ialah Nur Aini binti Awang atau Syahri. Ini dia tak ada maklumat yang bertulis ni. Kan? Tapi dia boleh ingat sebab ialah maklumat diri kamu, mestilah kamu ingat. Takkan kamu tak ingat maklumat diri masing-masing kan? Kan? Jadi tak adalah ni. Kalau orang tanya, siapa nama kamu? Tak tahu. Tak tahu nama siapa. Tak tahu maklumat diri. Itu kan tak ingat maklumat diri sendiri kan? Paling tidak kamu mesti tahu nama, bila kamu lahir, kat mana kamu lahir, kemudian nama ayah dan juga nama ibu. Yang ni penting. Itu adalah maklumat asas dalam diri kamu yang kamu mesti tahu. Nanti sebab apa? Kalau kita tak tahu, nanti kan kalau terjadi apa-apa perkara ke, tanya anak siapa, kamu tak tahu. Siapa tak nama ayah? Selalu panggil ayah je, tak tahu nama dia. Kan? Nama ibu siapa? Entahlah, saya tak ingat lah. Saya tak tahulah nama ibu saya. Selalu panggil ibu je. Kan? Tak tahu pun nama dia siapa. Tak boleh lah macam tu. Kan? Jadi kamu kena tahu maklumat diri yang asas tu kena tahu. Baik. Selain, okeylah, yang biasa kita tengok ialah sijil kelahiran dan juga MyKid. Okey, sijil kelahiran dan MyKid boleh digunakan sebagai dokumen pengenalan diri untuk urusan rasmi. Betul. Apa dia contoh urusan rasmi? Pendaftaran. Daftar apa? Daftar masuk sekolah, nak kena tengok surat ataupun sijil lahir. Kalau masa kamu darjah 1, nak masuk darjah 1 dulu, dia ada nak daftar sekolah darjah 1 tu, mesti ada nak salinan photostat sijil lahir dan juga MyKid ni. Untuk apa? Itulah untuk pendaftaran untuk urusan rasmi. Okey, sebagai contoh sijil kelahiran boleh digunakan untuk urusan daftar sekolah. Yalah. Dan juga membuka akaun bank. Betul. Okey, nak buka akaun bank pun kena ada contoh sijil lahir, dia punya salinan ataupun MyKid. Sebab apa? Itu ialah tanda pengenalan diri masing-masing. Macam MyKid. Okey, MyKid ni, sekejap saya tunjuk yang seterusnya lah. Ni contoh sijil lahir. Yang kosong ni, saya pinjam ni, saya dari internet, saya edit. Yang kosong macam ni. Okey. Dia dalam sijil lahir, yang ni warna hijau. Ada nama penuh, kemudian ada tarikh dan waktu kelahiran, kemudian keturunan, tarikh kewarganegaraan, jantina, tempat lahir dan juga agama. Yang ni untuk bahagian kanak-kanak. Kanak-kanak maknanya diri kita sendirilah. Sebab ni sijil lahir. Okey, bahagian kanak-kanak. Okey, kemudian untuk bahagian bapa pula, iaitu nama, nombor kad pengenalan bapa, tarikh kewarganegaraan bapa, tarikh pemerkasaan, umur dia berapa. Umur bapa ni
masa kamu lahir tu umur berapa kamu berapa tahun. Tak apa. Kemudian jenis dan nombor dokumen lahir, dokumen lain, keturunan bapa dan juga agama bapa. Okey. Sama juga dengan ibu, maklumat yang sama untuk bapa juga terdapat pada maklumat ibu. Dan bawah tu ada pemaklum. Pemaklum ni orang yang maklumkan kelahiran kamu. Yang daftarkan kelahiran kamu di mana? Di pejabat JPN lah. Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Kan? Kemudian keluarlah sijil lahir ni. Sijil lahir untuk diri kamu kan. Ni yang warna hijau. Saya tak tahu dah sijil lahir kamu warna apa. Warna hijau ke warna sama macam ni kan. Ada macam saya punya sijil lahir warna putih. Tapi kecil je. Lama punya. Zaman saya memang kecil je. Tak banyak maklumat macam ni. Dia lepas tu tulis tangan je. Sijil lahir saya tulis tangan. Yang tulis tangan tu ialah pegawai di JPN ni. Kalau tulisan dia cantik lah tulisan dia. Kalau tulisan dia buruk lah tulisan dia kan. Okay. Ni sijil lahir. Tapi sijil kelahiran sekarang sudah bertaib lah. Sudah bertaib. Alright. Ini contoh sijil lahir. Okay. Yang ni ialah contoh MyKid. Okay. Contoh MyKid. Alright. Kad pengenalan kanak-kanak Malaysia. MyKid. Dia warna pink. Lelaki ke perempuan ke sama je. Ni MyKid anak saya. MyKid anak saya Aidan Muhammad Ishwaq Aidan bin Muhammad Fazil. Dia alamat rumah saya. Okay. Anak saya lahir 9 September 2016. Ni Aidan. Aidan sekarang umur dia 5 tahun. 5 tahun. Saya dah hantar dia pergi sekolah Taska. Okay. Ini yang sebelah kiri ni ialah depan, yang sebelah kanan ialah belakang. Okay. Kalau depan, MyKid ni dia ada nama anak. Okay. Nama anak. Right. Dari nama anak ni, ada laser. Okay. Dari nama anak. Kan? Ni nama anak. Kemudian ada alamat, kemudian ada nombor daftar kelahiran. Yang nombor daftar kelahiran ni saya ni. Kemudian negeri lahir, kemudian tarikh lahir, kemudian warga negara Islam dan juga jantina dia lelaki. Okey, yang bertutup ni ialah nombor lahir, nombor MyKid dia. Nombor MyKid dia. Okey. Yang sebahagian belakang pula dia ada nama ibu. Okay, nama ibu dan juga nombor dokumen. Kemudian bawah ni ada nombor MyKid dia lah. Siapa yang tak pernah tengok MyKid masing-masing tu, sekejap lagi lepas ni kan tengok, minta dengan mak dengan ayah nak tengok MyKid saya. MyKid saya warna samalah macam yang cikgu tunjuk, warna pink. Kan? Kanak-kanak lelaki ke ataupun perempuan ke, MyKid dia tetap sama warna pink. Dia tak ada ikut jantina, dia sama dia. Sebab apa? Benda tu dah ada tulis dekat dalam maklumat dia. Dalam maklumat dah ada warga negara apa semua kan. Okay. Belakang nama ibu. Mana nama bapa dia kan? Mana nama bapa? Kesian bapa tak ada nama. Kan ada nama ibu je. Tu bapa dia gimana? Ni bapa dia ada kat sini. Ni Muhammad Fazil. Nama anak dengan bin Muhammad Fazil lah. Kan. Tak ada nama bapa je. Jadi sebab tu tak nama ibu di belakang. Kan macam itulah. Okay. Dah habis. Ya betul dah habis. 15 minit je dah habis ni. Kejap je kelas kita. Sebab tak banyak. Sebab apa? Sebab saya nak kamu buat satu latihan. Okay. Sekejap saya nak kamu buat satu latihan. Okay. Saya nak kamu buat biodata. Okay, biodata saya nak kamu buat dalam buku tulis sejarah kamu kan. Buka surat baru. Okay, saya nak kamu hasilkan biodata masing-masing. Okay, biodata diri kamu kan. Apa yang ada dalam biodata diri kamu? Lukis MyKid ke? Bukan lukis MyKid. Ni tulis ni. Tulis apa yang saya nak tulis ni. Okay. Saya nak kamu tuliskan ni. Okay. Sekejap saya share.
Kita nak buat sama-sama. Kamu tulis dalam buku tulis kamu ke? Mana Okay, dalam buku tulis kamu, buka usaha baru, tulis hari dan tarikh hari ni kan. Dan tulis biodata saya, biodata diri. Okay, biodata diri. Tulis ni. Okay, boleh nampak? Jelas kan? Bukan tak ada ni tau. Okay, biodata diri. Okay, dalam biodata diri tu nak tulis apa? Apa yang nak tulis dalam biodata diri tu? Okay, saya nak kamu tuliskan. Okay, sekejap insert. Apa nak tulis dalam biodata diri dia? Macam biasalah, apa maklumat yang perlu kita buat dalam biodata itu. Okay. Oh, cikgu dah faham dah. Apa nak buat dalam biodata? Mestilah ada Nama. Mestilah ada nama penuh. Nama penuh. Okay. Nama ibu. Yang pertama nama penuh. Biodata diri kita ambil diri kita dulu. Lepas tu barulah nama bapa dan juga nama ibu. Okay, nama penuh. Kemudian lepas nama penuh, apa nak tulis? Tarikh. Tempat. Tarikh lahir. Tarikh lahir. Tarikh lahir dulu. Okay, tarikh lahir. Lepas tu tempat lahir. Tempat lahir. Okay, lagi? Tempat tinggal. Cikgu saling ke? Tulis. Kamu nak kena buat sendiri. Yang ni buat Kenapa aku tulis? Aku tulis sejarah. Pergilah ambil sendiri. Ambil buku sendiri. Cepat, Syaukat. Bangun. Pergi cari buku. Malas. Ada suruh ibu pula kan. Okay. Nama penuh, tarikh lahir, tempat lahir. Lagi apa lagi? Apa lagi? Apa lagi nak tulis? Alamat ni. Alamat. Umur dah tahulah memang. Umur kamu 10 tahun sekarang. Kan? Alamat. Okay. Jantina. Jantina. Betul. Jantina. Okay. Jantina. Okay. Jantina. Lagi? Nombor telefon. Wan Mama Isyad. Okay, nombor telefon. Okay, yang tu. Okay, boleh kak? Nombor telefon kalau ada, kalau tak ada, nak ambil nombor telefon siapa? Tak sesuai. Nombor telefon nanti kita letak dekat maklumat ibu dan juga maklumat bapa. Kan? Macam kamu kalau ada nombor telefon, boleh letak. Kalau tak ada, nak letak nombor apa? Kan? Sebab selalunya kalau ni kita letak nombor telefon ibu ataupun bapa lah. Bukan ni ke? Ya, buku sejarah yang besar tu, 9E tu kan. 9A. Kan dah pernah buat kerja ke Syaukat tak buat latihan yang sebelum ni? Yang mana? Dia tanya yang mana? Yuk, latihan mana? Latihan yang minggu lepas suruh buat tu. Muka surat. Tak buat. Dia tak buat lah tu, sebab tu tanya latihan yang mana. Kan? Patutnya dah buat. Tak apa. Nanti buat. Tak buat. Jantina. Okey, nama, tarikh lahir, tempat lahir, alamat Jantina. Okey, lepas tu baru kita cari maklumat ibu dan juga bapa Nama bapa. Kemudian kakak mana bagi uji? Tak tahu mana dia letak. Nama bapa. Lupalah. Jantina. Lepas tu agama Agama. Lagi. Keturunan. Keturunan ataupun bangsa Bangsa.
Nama bangsa. Okey. Kemudian nama bapa. Okey, nama bapa, alamat mestilah sama kan. Alamat, tempat lahir, tarikh lahir tu tak apalah. Nama bapa. Kemudian nombor telefon. Kan, nombor telefon bapa. Kemudian apa nak tulis? Pekerjaan. Pekerjaan bapa. Kurang 3 je, tak payah banyak. Okey, nama bapa, nombor telefon bapa, pekerjaan bapa. Okay. Ibu pun samalah. Maklumat yang sama juga. Nama ibu. Nama Dan nombor telefon. Dan juga pekerjaan. Kerjaan. Tu nombor Farihah. Nombor telefon tu ada dua lah. Kalau nombor telefon kat bapa tu, nombor telefon bapa. Kalau dekat ibu, nombor telefon ibu. Kan? Ini dia dah tadi. Okay. Siapa lagi nak letak dalam biodata diri? Biodata diri ni maknanya maklumat tentang diri kita. Apa yang kita ni kan kita yang sekarang ni ialah maklumat yang biasa. Mungkin kamu nak tambah maklumat di kamu yang lain. Contohnya makanan kesukaan. Makanan kegemaran. Dan juga minuman kegemaran. Kan? Betul bang tak cikgu? Apa dia? Apa dia? Betul boleh tak cikgu? Tak dengar lah, tak jelas. Melutut apa? Nombor my kit boleh tak? Nombor my kit. Nombor MyKit. Nombor MyKit tak perlulah sebab itu tapi kau nak letak boleh juga sebab ni maklumat diri kamu dekat kamu punya buku kan. Nama, tempat lahir, nombor MyKit Nombor MyKit tu tak payahlah sebab itu sebenarnya nombor kad pengenalan kita, nombor MyKit tu sebenarnya adalah rahsia tau. Kita tak boleh suka-suka bagi dekat orang. Okay, ada maklumat yang boleh kita bagi kat orang, ada maklumat yang kita tak boleh bagi. Kan? Contohnya nombor MyKit, nombor kad pengenalan ataupun sebab benda tu adalah satu maklumat yang maklumat diri yang agak rahsia lah sebab mungkin ada orang yang pernah ada satu kes dulu. Anak kawan saya. Bukan. Yelah anak kawan saya tapi dah besar lah. Dia kena ragut. Dia perempuan, dia balik kerja. Lepas tu dia letak handbag dia dekat tu. Kat tangan dia. Lepas tu dia balik dari buat kerja tu. Dia nak pergi kat tempat nak tunggu Grab kan. Lepas tu dia kena ragut. Dia kena ragut tu. Yelah. Lepas tu benda tu. Dia punya kad pengenalan tu orang lain guna. Orang lain guna untuk buat urusan lain. Tapi sebab bila orang tu guna MyKit, nombor MyKit, nombor kad pengenalan dia tu untuk urusan lain, kita boleh dapat maklumat lah. Lepas tu dia orang check CCTV siapa yang guna apa semua kan. Dapat tahu. Kalau dia dapatlah tangkap orang yang guna tu. Tapi lama lah. Kalau boleh simpan dalam peti rahsia, bukan. Apa dia? Kenapa nak tanya? Ya. Muka surat 14 tu kan boleh print ke? Muka surat 14? Muka surat 14 tahu apa? Latihan ya? Latihan sebelum ni ke? Yang salin tu. Latihan sebelum ni print. Nak print lepas tu tampal dalam buku. Lepas tu kamu nak tulis jawapan kat situ. Kerja tu boleh lah. Tu kerja bijak tu. Dia tak nak salin, dia nak buat jawapan je kan. Tapi kalau nanti muat ke jawapan tu kan? Kan? Okey. Makanan kegemaran, minuman kegemaran. Apa lagi nak tambah kat sini? Dalam biodata dia gini. Jalan. Apa nak tambah dekat ni biodata diri kamu yang kamu nak bagi tahu maklumat yang biasa-biasa tentang diri kamu. Boleh kongsi apa? Fact. Nak bagi apa? Sukan. Rahsia. Sukan kegemaran.
Sukan tu public. Siapa pun boleh tahu. Sukan kegemaran. Boleh juga. Kan? Tak. Ni. Hobi. Hobi ni apa? Hobi ni ialah perkara yang kamu suka buat pada waktu lapang. Contoh, kalau saya waktu lapang tak tahu nak buat apa, saya main PUBG. Kita. Tu hobi. Kan? Anak saya, Aisyah, dia tak tahu nak buat apa, dia ambil kertas, dia ambil pensel, dia lukis. Tu hobi dia. Hobi tu maknanya perkara yang memberi faedah kepada kita yang kita lakukan pada waktu lapang. Ada orang hobi tak tahu nak buat apa, main badminton. Salah kan? Hobi tu bukan main badminton kan? Main badminton tu macam waktu senggang, waktu memang waktu kita untuk bersenam ke kan. Ni hobi ni ialah perkara yang kita buat bila kita tak ada benda nak buat. Main game. Kan? Macam hobi saya tak tahu dah. Kerja sekolah dah siap. Laporan saya dah siap. Apa benda semua dah siap. Kan dah saya semua tengah buat kerja ke apa ke ni, saya tak tahu nak buat apa dah. Saya main game. Macam Wan tu kan. Main game, main PUBG kan. Kan. Okay. Tu hobi. Buat video. Irfan buat video sebab dia jadi YouTuber. Boleh datangkan hasil tu, bagus. Ada orang hobi kan, ada orang yang hobi dia boleh mendatangkan hasil. Betul. Itu sangat bagus. Hobi yang mendatangkan hasil ni maknanya dia buat sesuatu tu sehingga menjadikan boleh jadikan hasil duit lah. Kan macam saya dulu, hobi saya kumpul mainan. Okay. Saya tunjuk. Okay. Ni. Nampak tak? Ya. Banyaknya mainan cikgu. Sekejap saya tunjuk. Cikgu cita-cita. Ya. Okay, saya pinkan saya punya apa? Ni saya punya okey, cuba tengok. Saya punya apa? Okay. Ni hobi saya. Hobi saya kumpul mainan. Nampak tak? Nampak banyak. Kan banyak. Banyak. Hobi dia kan. Hobi ialah apa yang kita buat pada waktu lapang. Waktu lapang bila saya tak tahu nak buat apa, saya pergi kedai, saya cari mainan Hot Wheel. Ni mainan Hot Wheel saya. Saya kumpul. Kan? Ni banyak. Ni hobi saya. Saya suka kumpul mainan Hot Wheel. Kan? Lepas tu saya letak dekat dinding. Tu. Penuh. Nampak? Banyaknya. Jadi apa ni? Jadi apa ni untuk dinding? Jadi wallpaper. Kan? Wow. Hobi saya. Hobi saya kumpul mainan Hot Wheel. Ini pintu. Kan? Kan? Ni pintu saya, pintu depan. Belakang pun ada. Belakang pintu pun ada. Itu boleh takut dengan ni hobi. Hobi saya. Ini dekat dindingnya, dekat dalam apa? Dekat dalam dalam almari pun ada juga. Banyaknya. Ya, betul lah. Itu hobi. Hobi ialah kita buat sesuatu yang kita suka. Hobi yang kita suka, kita kumpul ke apa-apa, jadi koleksi pada waktu lapang kan. Tu hobi. Tu hobi saya. Hobi saya kumpul mainan. Nak satu. Tapi hobi saya juga, hobi saya tak mahal ke? Tak. Okey, hobi saya ni kita jangan jadikan hobi ni sesuatu yang mahal. Kita sanggup kumpul duit semata-mata nak buat benda hobi tu. Itu yang tak macam saya kumpul mainan. Hobi saya tu kan, macam hobi saya tu RM10 je. Betul, bawah RM10. Kalau harga dia lebih daripada RM10 saya tak beli. Kalau saya pergi pasar raya ke kan, tengok ada promosi 2 RM10, saya beli.
Kalau harga dia standard, harga dia bawah RM10. Kan, kalau harga dia, kalau buat sale tu bawah dua RM10, saya beli lah macam dekat Ecosave kan. Dekat Ecosave, dekat masjid kuning tu kan. Kat situ ada Ecosave, di tu hari saya pergi, dia buat sale, dua jadi RM13, RM14. Maknanya kalau dua RM14, satu dari RM7 kan. Murah lah tu. Boleh lah beli dua. Berapa ringgit. Itu contoh hobi. Yang ni mahal sikit. Yang ni dia sebab dia punya tayar besar. Ni, tengok bas sekolah tapi dah jadi monster truck. Sebab dah lama tak pergi sekolah kan. Bas sekolah pun dah jadi monster truck. Bas sekolah jadi monster truck. Sebab dah lama tak pergi sekolah, orang tu tukar jadi monster truck. Okey, tak lah. Yang ni memang monster truck. Okey, yang ni Hot Wheels juga ni. Yang ni anak saya ni, Aidan ni. Aidan pun suka mainan Hot Wheels. Sebab saya kumpul. Cikgu rumah saya kat situ. Ya. Rumah dekat dengan Ecosave tu. Okey, baik. Cita-cita. Okey, cita-cita mana? Okey, jom balik. Okey, yang seterusnya ialah cita-cita. Kan? Cita-cita ni ialah apa yang kita nak jadi bila kita besar. Apa yang kamu nak jadi bila kamu dewasa. Tu cita-cita. Tiba. Kan? Tadi kamu Food grab. Okay. Baik. Dia cita-cita. Selalunya orang kaitkan macam saya kan. Tak tahulah. Bukan saya tak. Hobi saya masa kecil dulu saya suka baca buku. Masa saya kecil, saya suka baca buku. Baca je. Asal saya jumpa buku, saya baca. Asal saya jumpa buku, saya baca. Kat mana-mana saya baca buku. Kalau dekat waktu rehat tu, kat sekolah tak makan, saya pergi tak semua, saya baca buku. Itu je kerja saya. Kan? Suka baca. Sebab apa? Bila kita membaca tu, banyak ilmu yang kita boleh dapat. Kan? Dan sekarang lah. Jadi bila saya suka baca buku, sekarang jadi saya jadi cikgu. Kan? Itu cita-cita berkaitan dengan hobi. Ada orang, kan, hobi dia suka kawan saya ni, ada seorang kawan saya ni dari kecil saya tahu dia memang suka kumpul kereta macam saya, kumpul kereta mainan kan. Tapi dia bukan setakat kumpul kereta mainan. Dia juga kumpul kereta kemudian dia custom. Custom tu maknanya kereta mainan tu dia buka, dia tukar. Dia tukar dia punya tayar, dia tukar dia punya cermin, dia tukar, dia cat balik, dia kikis. Dia kikis yang cat tu, kemudian dia cat semula. Kan? Tu custom. Itu masa dia kecil, hobi dia. Sampai dia sekolah menengah, apa semua, hobi dia sama. Dia buat, dia suka custom. Atau dia custom tu maknanya dia ubah suai kereta mainan dia. Kemudian, bila dah besar ni, dia jadi apa tau? Dia jadi foreman kereta untuk custom kereta. Dia buat kereta, contoh orang datang bengkel dia tukar kereta tu jadi kereta yang hebat lah. Kan dia buka bengkel kereta custom. Buat stiker, buat cushion, kan, buat tukar sport rim, tukar tayar apa semua. Kan? Tu cita-cita dia tercapai hasil daripada dia punya hobi. Sejak hobi dia suka ubah suai kereta mainan, bila dah besar, cita-cita dia tercapai, dia dapat ubah suai kereta yang sebenar. Itu cita-cita. Cita-cita yang kaitkan dengan hobi dia. Macam ayah saya, Syaukat. Macam ayah kamu, kenapa? Saya tak terbaca lah kamu punya chat ni. Sekejap. Apa mana chat? Pakar ikan laga. Pomen. Pomen. Ayah sama pomen. Kan macam ayah saya. Dia tukar pelbagai warna. Janitor tu apa? Irfan jadi janitor lah. Janitor ni dia kerja yang mulia tau. Dia tu membersihkan satu kawasan. Kan, kalau dia tak ada, nanti tempat tak bersih. Kan. Okey. Baik, itu cita-cita. Kalau boleh, cita-cita ni ialah impian pekerjaan kamu yang ni lah. Macam saya dulu, cita-cita saya, kan, cita-cita saya nak jadi cikgu. Kan. Jadi sampai sekarang, cita-cita saya telah tercapai.
Saya dah jadi cikgu. Tapi bila dah jadi cikgu ni, kita ada cerita-cerita yang lain pula. Kan, banyak ni ikan laga dia. Siapa tu? Amirul Ashraf. Amirul Ashraf kongsikan ikan laga. Satu. Banyaknya ikan laga dia. Ni koleksi sendiri. Banyaknya. Okey. Bagus. Ikan laga ni kita jaga elok-elok. Kan? Nak seko. Pak Ik Azman semua dia nak. Kereta saya pun dia nak. Ikan orang pun dia nak. Kan? Kamu boleh kongsikan hobi kamu. Kan? Jadi saya nak beli PS5. Itu bukan cita-cita. Itu bukan cita-cita cakap. Kalau nak beli PS5, saya nak ada cita-cita saya nak ada kereta Lamborghini. Bukan. Itu bukan cita-cita. Itu ialah impian. Itu ialah impian. Betul, itu impian. Cita-cita ni apa yang pekerjaan yang kita nak jadi. Kan? Itu cita-cita. Barulah betul. Kalau yang kita, okey, saya kalau boleh dewasa nanti, saya nak naik kapal terbang. Alah, itu bukan cita-cita, itu impian. Tapi kalau cita-cita dia, saya dah besar nanti, saya nak jadi juruterbang kapal terbang Boeing 777. Pilot, saya nak jadi pilot juruterbang pesawat penumpang. Kan? Itu boleh. Itu dia naik kapal terbang. Kan? Impian dia nak naik kapal terbang. Tapi cita-cita dia nak menjadi juruterbang. Itu cita-cita lah. Dengan impian dia kaitkan. Kan? Itu cerita. Harap dia faham lah. Boleh tak nak tambah kat biodata ni? Kita tambahkan impian lah. Impian boleh lah tambah impian. Impian apa impian kamu? Nanti kamu apa perkara yang kamu nak, kalau boleh saya besar nak jadi ahli forensik. Bagus. Forensik. Kawan saya ada seorang kawan forensik. Yang ni ilmu saya nak kongsi. Okey, yang ni ilmu saya nak kongsi. Sekejap kita stop sharing kat sini. Okey, yang ni dah salin nanti kita tengok. Okey, saya nak kongsi satu cerita tentang cita-cita. Okey. Saya pinjam kamar saya lah. Okey. Saya nak kongsikan satu cerita kawan saya ni tentang cita-cita dia. Macam tadi siapa cakap dia nak jadi forensik tu. Yang ilmu ni saya dapat daripada kawan saya, forensik. Okey, forensik ni ialah ahli yang menyelidik ataupun menyiasat ataupun mengkaji ataupun dia selidik lah benda yang sesuatu yang telah berlaku dalam aspek jenayah. Okey, contoh. Cerita dia macam ni. Kawan saya ni seorang forensik polis PDRM. Okey. Di Bukit Aman lah. Kemudian ada satu kes, bukan detektif, dia forensik ni penyiasat yang bahagian kawasan jenayah tu dia akan cek sekeliling tu. Macam kalau kamu tengok cerita CSI. CSI tu itu forensik lah tu. Kan? Crime Scene Investigation. Kan? Kawan saya ni dia forensik PDRM dekat Bukit Aman. Kemudian ada satu kes dia terima kereta parking dekat tepi jalan yang sunyi, kemudian kereta tu terbakar. Dalam tu ada 4 mayat. Okey, ada 4 mayat yang rentung terbakar. Okey, jadi forensik pun datanglah datang ke kawasan kejadian tersebut, kemudian siasat apa yang berlaku kan. Jadi bila dah siasat tu, dia dapat tahu mayat dalam kereta tu tak habislah terbakar semua rentung. Adalah beberapa bahagian yang tak terbakar kan. Dan bagusnya kat situ tak ada IC, tak ada sijil kelahiran. Sijil kelahiran mana ada orang bawa pergi jalan-jalan kan. Malaikat tu tak ada, dengan kad pengenalan tak dijumpai, dompet apa semua tak ada kan. Tapi untungnya dia orang dapat tahu. Yang perkara pertama dia orang dapat tahu mangsa tersebut adalah warga negara Malaysia. Dan juga ada seorang yang bukan warga negara Malaysia. Itu yang maklumat pertama yang dia orang tahulah, forensik kawan saya tu dapat tahu. Saya tanya dia,
saya masuk kan pasal kes tu kan, sebab saya tanya dia, apa kes yang apa kereta terbakar jumpa mayat 4 orang tu. Dia kata, oh, dia pun sembang lah. Sembang macam tu lah, sembang kawan-kawan kan. Dia kata dalam tu ada 4 orang, ada 4 bangsa. 3 orang tu warga negara Malaysia, yang seorang lagi tu bukan. Macam mana kau tahu? Ada IC ke? Saya tanya dia. Dia kata tak ada apa maklumat IC apa semua tak ada. Rasanya tu kes macam kes rompakan, kemudian kereta tu dibakar untuk hapuskan bukti kan. Jadi macam kau tahu dia orang tu warga negara Malaysia dengan tak? Kebetulan tempat yang terbakar tu tak semua mayat tu keseluruhan terbakar. Dan dia orang tahu yang mereka adalah warga negara ialah ni tanda warga negara Malaysia pada tubuh badan kita ialah ni. Nampak tak? Ni ialah tanda parut BCG ni. Pada bahu. Cuba tengok bahu masing-masing. Ada tak tanda? Kalau kamu ada satu tanda. Saya dewasa dah ada 2 tanda. Okey, yang dewasa sudah ada 2 tanda. Satu parut yang tenggelam, satu lagi parut yang timbul. Saya rasa kalau kamu sekarang ni parut yang tenggelam lah. Kamu tak ada parut yang timbul, kamu ada parut yang tenggelam. Okey. Ini adalah tanda lahir. Bukan tanda lahir lah. Maknanya tanda kamu lahir di Malaysia. Yang ada menunjukkan kamu ni lah warga negara Malaysia, iaitu tanda BCG di bahu sebelah kiri. Okey, semua orang mesti ada satu tanda yang tenggelam. Cuba tengok bahu masing-masing, ada tak? Okey, inilah tanda kita adalah warga negara Malaysia. Sebab tak semua negara menggunakan suntikan BCG semasa anak bayi lahir. Tapi di Malaysia, bayi habis lahir akan disuntik BCG. BCG tu ialah suntikan untuk supaya kamu sihat, terhindar daripada penyakit yang berbahaya lah, BCG. Okey, tanda di bahu tu hanya ada pada warga negara Malaysia lah. Saya rasa tak pastilah warga negara lain ada tak. Saya rasa tak ada kot, sebab kita saja ada. Vaksin, macam vaksin lah. Tapi BCG ni memang bila lahir je kat Malaysia memang kena suntik bayi. Okey, bayi je lahir je mesti ada suntikan BCG. Okey, tu dia tanda dia. Tengok bahu masing-masing sebelah kiri. Okey. Jadi kat situlah saya dapat tahu, kawan saya beritahu kan. Rupanya untuk tanda lahir, tanda BCG tu lah menunjukkan kita warga negara Malaysia. Yang seorang lagi tu tak ada tanda lahir. Bukan tak ada tanda lahir, tak ada tanda BCG. Yang mangsa tu kan, dia 3 orang, dia ada 4 orang tu. Vaksin COVID-19 ke? Bukan. Vaksin tu, vaksin yang COVID-19 tu sekarang. Yang ni maksud saya BCG. BCG ni sejak kita lahir. Sejak kamu lahir. Alright. Nak jadi macam Solos. Jadi macam Solos tu yang main PUBG tu kan. Nak jadi pemain bola. Okey, bagus. Detektif. Okey. Forensik tadi Wan Isyad. Bagus. Nak jadi saintis. Okey, bagus. Nak jadi nurse. Nurse tu ialah jururawat. Bagus. Okey. Forensik tadi. Okey, pemain bola. Alright. Baik. Okey. Saya pin yang ni pula. Okey, biodata diri tadi nanti kamu siapkan. Kemudian turn in dalam GC tadi saya dah buka GC. Okey, dekat student work tu. Dekat kamu punya assignment unit 2 saya dan keluarga. Ni sekejap saya tunjuk. Present now. Your entire screen. Okey. Ni. Okey, boleh nampak ni Okey, ni GC sejarah tahun 4 Raja ni. Okey. Yang ni dah hantar sebelum ni, latihan sebelum ni okeylah hantar kat depan. Okey, lepas ni saya akan hantar melalui assignment. Okey. Saya akan hantar melalui assignment classwork ni. Jadi kamu tengok nanti classwork ada assignment untuk kamu unit 2, saya dan keluarga biodata diri ni. Ada orang yang dah turn in. Turn in ni maknanya dah hantar. Saya tengok siapa yang dah hantar ni. Abdul Hadi bin Harun. Mana Abdul Hadi? Ada tak Hadi dalam ni? Apa yang dihantar? Kita tengoklah. Saya tak tahu apa yang dihantar. Macam nak tengok hantar ni.
Awak turn in. Hantar. Sekejap. Alah, error lah pula. Pasal ni. Tak ada dah. Tak nampak pula apa yang dia hantar Tak apa. Okay. Student work. Okay, ni turn in. Tengok Hadi hantar apa. Kenapa tak boleh tengok apa yang Hadi hantar? Tak nampak pula. Okay, kalau kamu dah hantar, kalau kamu nak hantar, saya tak pasti kalau daripada paparan kamu macam mana. Ini paparan saya. Siapa yang dah hantar, saya boleh nampak kat sini. Okay, yang sekarang ni turn in, satu je Hadi. Saya tak tahu dia hantar apa yang ni. Kan? Sebab tak boleh buka. Kan? Saya nak kamu hantar tu, apa yang kamu hantar tu ialah kamu hantar nanti gambar apa? Gambar biodata tanya. Nanti dah siapkan biodata kamu tu. Pasal ambil gambar, langsung hantar dekat turn in ni. Jadi baru saya tahu siapa yang dah hantar. Kalau dah hantar nanti tulis ni turn in. Okay. Macam Hadi ni tak tahu dia hantar apa. Saya tak nampak tak apa dia hantar. Okay. Ni contoh sejarahnya. Saya nak tunjuk yang ni. Saya nak tunjuk yang sebelum ni. Kerja matematik. Ada yang orang hantar dekat ni kan. Matematik tahun 4. Okay. Ya. Boleh pakai buku ni ke? Oh tu buku beli dekat kedai buku kan? Kan? Buku tu beli kat kedai buku. Bagus. Siapa yang dah beli buku tu kita akan guna nanti bila kita nak minggu depan nanti nak masuk sekolah kan? Minggu depan nanti bawa sekali buku ni, nanti kita guna latihan dalam kelas. Sebab kalau latihan dalam ni boleh juga. Tapi buat masa sekarang ni kita tak guna lagi sebab saya tak tahu siapa yang dah beli, siapa yang belum. Saya tak ada. Nampak tu Isyad Wan pun kata dia tak beli lagi buku tu. Sebab buku tu memang kena belilah. Latihan kita akan buat latihan dalam buku tulis buku tu. Kan saya tak ada betul. Ramai lagi tak beli. Buku tu beli dekat kedai buku. Dalam kedai buku memang dah ada. Sebenarnya dalam list buku tu memang dah ada dah. Buku sejarah tu memang kena beli. Ni contoh latihan muda operasi tahun 4 kan. Turn in ni. Ramai dah turn in ni. 16. Nak tengok apa yang dia hantar. Turn in. Okay. Macam ni dah hantar. Okay. Attachment hantar. Hantar semula gambar yang kamu dah tanda. Kamu dah siapkan. Hadi no attachment tapi dia turn in. Nampak? Hadi ada tak dalam ni Hadi? Hadi nanti ambil gambar yang kerja dah siap tu. Lepas tu attach dalam turn in ni. Barulah macam ni. Kawan-kawan semua dah hantar. Dah nampak dah. Nampak ni. Cara Malaysia dia hantar kan. Barulah saya nampak okey. Yang ni dah buat. Okey betul ke tak. Nanti saya tengok lah kan. Alright. Ni contoh. Alright. Untuk matematik. Okay. Untuk sejarah nanti buat juga. Sebab saya dah hantar kat dalam password. Kan. Nanti dah siap biodata tu ambil gambar. Hantar dalam ni. Okey. Okay, saya rasa itu saja. Ada masa lagi 10 minit ni, kamu siapkan biodata tu, lepas tu nanti ambil gambar dan juga tak. Okay, ambil gambar. Ni, turn on video. Kita nak visio. Okay, buka video, kita nak ambil gambar. Siapa yang masuk kelas kita hari ni hanya 21 orang je. Okay, senyum. Buka video, senyum. Okay, senyum. Lepas tu, sekejap tengok saya buat macam mana tau. Cikgu. Ya. Apa tu? Ya cakap. Buku tu berapa ringgit? Buku tu berapa ringgit? Saya tak sampai RM10 lah. Siapa yang dah beli buku tadi tu? Kan? Siapa yang beli buku tadi tu? Amirul. Amirul beli berapa ringgit Amirul buku tu? Cuba tengok harga dia kat belakang ada tak? Amirul. Okay. Please lagi. Gaya lain. Okay. Ibu beli okay. RM10. RM10 kat kedai buku kan? Ada kat kedai buku. Okay. Gaya lain. Okay, gaya lain. Gaya apa? Okay. Okay, gaya seterusnya. Okay, 3 cukup lah. Okay. Baik.
Okey, baik. Itu saja. Kalau kita Right, ni, guys. alhamdulillah ada satu orang. Nanti kita tengok. Saya ada kehadiran kat sini. Siapa dah masuk kelas saya untuk pagi ni. Adi, Alia, Amir, Akasha, ramainya. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas minggu depan. Minggu depan dah sekolah. Okey, minggu depan dah sekolah. Kita jumpa kat sekolah okey, hari kamu masuk berapa bulan kamu masuk sekolah berapa bulan? Tak ingat. Minggu depan 8 Mac. 8 Mac, 2 minggu lagi. Okay, so minggu depan saya akan bersekarang langsung di sekolah. InsyaAllah saya di sekolah, saya juga kat sekolah nanti. Suasana saya di belakang di sekolah lah. Ini suasana kat rumah saya kan. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan kelas matematik pula pada hari Selasa. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.